Habib Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof untuk berbahas. Pakai tie, Habib? Tuan Speaker, saya ingat ada satu pakai. Saya pakai tie. Saya sebenarnya konservatif. Saya lebih suka pakai tie. Tuan Speaker, terima kasih. Saya mulakan perbahasan saya dan saya ingin menyambut seruan Tuan Speaker tentang tanggungjawab kita sebagai ahli Dewan Negara. Dan kita tahu ahli Dewan Negara ini kadang-kadang kita pun komplain dalam grup. Kononnya kita ni rubber stamp dan sebagainya. Tapi saya ingin memetik dalam buku yang terkini, ada di meja tuan-tuan, iaitu Journal of the Malaysian Parliament. Di mana dalam buku ini, salah satu artikel yang menarik ialah Reforming the Dewan Negara, Its Evolution and Options for Reform. Dengan izin. Saya mengambil dan memetik muka surat 13. Dia menyatakan bahawa ideally, the Dewan Negara is to act as a filter for legislation and is also intended to be another opportunity to hold the government to account in keeping with Parliament's role as check and balance on the executive. Satu yang lebih menarik di sini disebut bahawasanya Dewan Negara further represents an opportunity to ensure greater detail on policy are not overlooked or lost in the political machinations, kalau betul saya punya sebutan itu. Tuan Speaker, ini membuka saya kepada satu ruang di mana kita harus memberi harapan kepada rakyat di luar sana bahawa Dewan Negara ini tetap kekal sebagai Dewan Mulia di mana kita membahaskan perkara-perkara secara beradab, bersopan, walaupun kita dilantik daripada berbagai parti, tetapi kita harus menghormati Dewan Negara ini dan tidak mengulang apa yang kita dengar di Dewan Rakyat. Sudi apa kiranya Tuan Speaker mendengar sambil duduk bersenang lenang. Jiran kita hingar-bingar. Jadilah kita Dewan yang tenang. Itu saya punya mukadimah. Jadi izinkan saya untuk menyentuh dalam ucapan RMK separuh penggal ini. Saya hanya nak fokus kepada technicality. Bagaimana menjayakan Malaysia yang lebih mampan dan sejahtera itu. Saya akan tumpu kepada keperluan kita untuk menstrukturkan SDG, ESG dan SRI. Kalau kita pasan tadi ucapan menteri tadi, banyak menyebut tentang kemampanan yang mana vehicle untuk kita capai kemampanan itu perlu merujuk kepada konsep yang telah diterima pakai, iaitu SDG yang ada 17 agenda, ESG, Environmental, Social and Governance, dan SRI iaitu Sustainable Responsible Investment. Jadi izinkan saya untuk memulakan dengan ESG sebab banyak kali diulang tadi. Saya minta pihak eksekutif menjawab dan memberi keyakinan kepada kita di Dewan Negara untuk melihat kelemahan-kelemahan yang sedia ada dan apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai ESG dari segi pentadbirannya, pengurusannya yang lebih baik. Saya merujuk kepada laporan tahun 2022 iaitu Global ESG Monitor. Global ESG Monitor telah meletakkan beberapa kelompangan yang perlu diperbaiki segera oleh kita apabila kita bercakap tentang kemampanan dalam RMK 12 ini, iaitu pertama, kurangnya perincian laporan ESG. Maknanya di dalam environment, social and governance ini, dia perlu ada perincian. Apa yang perlu dipatuhi secara terperinci tidak ada. Itu laporan. Saya harap pihak Kabinet, Menteri dan juga pegawai-pegawai ambil catatan apa yang dah dibuat untuk improve daripada 2022 itu. Yang kedua paling utama ialah kurangnya ketelusan.
bila tidak ada ketulusan, segala apa yang kita nak capai dalam pembangunan mampan ataupun lestari ataupun sustainable development ini, kita akan berhadapan dengan masalah yang sama akan berulang. Bila tak ada ketulusan, maka reportnya itu mungkin tidak ada satu pertanggungjawaban untuk melaksanakan apa yang dihasratkan oleh RMK 12. Seterusnya, saya ingin minta penjelasan Advisory Committee Sustainability Reporting ataupun ACSR. Minta jelas dalam Dewan ini bagaimana pengukuhan Advisory Committee untuk Sustainability Reporting ini. Supaya ia lebih mantap, lebih kukuh dan dia dapat menjayakan sebagai vehikel kepada apa yang dicita-citakan dalam RMK 12. Saya kira satu aspek yang perlu kita ambil kira juga ialah tentang reporting dari segi finance. Financial reporting. Kita ada Malaysian Financial Reporting Standard. Dan saya kira ramai daripada GLC yang dalam banyak hal gagal untuk patuh kepada Malaysian Financial Reporting Standard. Dan selalunya report audit finance itu kadang-kali tidak represent apa yang sebenarnya. Ya? Baik, dan kita juga tertakluk kepada International Financial Reporting Standard, IFRS, dan mereka telah memperkenalkan hari ini satu lagi standard yang berkaitan dengan kemampanan, iaitu International Sustainability Standard Board ataupun ISSB. Saya minta Menteri menjelaskan kepada kita yang bertanggungjawab sejauh manakah kita patuh. Now we are talking about sustainability dengan izin, tapi kalau kita tak patuh kepada reporting, tak patuh kepada Sustainability Standard Board, maka saya rasa cakap kita ni hanya kosong dan 2025 kita akan datang ke Dewan kalau panjang umur bercakap benda yang sama, tapi mekanisme untuk memperkukuhkan itu saya minta pihak kerajaan serius dalam melaksanakan agenda yang besar ini. Ini juga membawa saya kepada isu seterusnya, Tuan Speaker, iaitu tentang pertanian. Ia ada kaitan dengan food security. Dan kita tahu laporan daripada berbagai sumber menyatakan agriculture is the leading source of pollution in many countries. Ya, pertanian adalah sumber paling utama kepada kesannya kepada alam sekitar. Ya, ini termasuk penggunaan pesticide atau racun, pesticides atau racun, fertilizers, other toxic farm chemical, ya, chemical yang toksik, yang melibatkan various yang bagi kesan kepada end product dia, iaitu soil, water, air, animal, people, plants, and food itself. So apa yang kita makan daripada makanan ini apabila tercemar dengan satu agriculture yang tidak mesra alam, kita bukan sahaja mengharapkan masyarakat yang tua sebentar lagi atau sekarang ni kita sedang menuju penuaan, mungkin mereka tak sampai umur 40-50 pun mungkin dah banyak penyakit mereka. Ini kena mengambil satu pendekatan. Soalan saya, sejauh manakah sustainable agriculture ataupun dipanggil pertanian mampan telah diadaptasikan dalam kementerian untuk memastikan sustainable agriculture ini capai hasrat dan matlamat dia. Saya tanpa mendapat maklumat yang lanjut dari bacaan saya, pertemuan saya, kita masih lagi jauh di belakang Tuan Speaker dalam kita melaksanakan polisi sustainable agriculture. Seterusnya ada pendekatan baru yang diperkenalkan dan saya minta bagaimana kerajaan telah bersedia untuk adapt pendekatan itu, iaitu dia panggil regenerative agriculture. Regenerative agriculture. Pertanian regenerasi. Ya? Di mana regenerative agriculture ini melihat kepada konservasi dan rehabilitation. Apa dia buat? Topsoil regeneration. Saya pernah pergi melihat satu tempat di mana ada proses yang sangat mudah dan begitu mesra alam, di mana tanah itu sendiri boleh kita jadikan sebagai tanah yang betul subur, bersih dan terhindar daripada elemen-elemen toksik yang boleh mencemar bahan-bahan pertanian yang ditanam.
Kemudian kita ada improving water cycle. Macam mana kita nak improve water cycle. Dan lebih penting di sini ialah resilience to climate change. Ia mampu bertahan apabila adanya climate change. Ini juga membawa saya kepada satu teknologi di dalam pertanian, iaitu yang dipanggil precision farming dan vertical agriculture. Saya telah melawat di satu tempat di tengah bandar, dalam bangunan, mereka boleh membuat vertical farming. Saya tidak tahu sejauh mana Kementerian Kerajaan ini serius untuk tengok mereka ni. They are our local boys, Tuan Speaker. Saya dipahamkan daripada negara jiran datang untuk nak beli dia punya produk. Dan dia sudah melebarkan di Cambodia, dia melebar di Filipina, dia melebar di Thailand. Dan kaedahnya saya masuk sendiri tempat dia. Begitu saya kira teknologi tinggi. Yang kedua ialah dia ini 95% berjaya mengurangkan penggunaan air. Ini yang kita punya masalah. 95% less water. Saya rasa ini yang kita kena tengok. 95% less land. Dia tak perlu tanah, Tuan Speaker. Cukup kontainer, dia boleh buat vertical farming dalam tu. Dia ada dia punya teknologi. Kalau dia nak lahirkan sayur yang bertaraf atau sayur yang tanam di Amerika pun dia boleh buat di Malaysia ini. Bayangkan. Ya? Dan hujan ke, petir ke, ribut ke, panas ke, kemarau ke, dia resilient. Sebab dia hanya perlu untuk kontainer dan teknologi yang ada. Saya dipahamkan dan soalan saya seterusnya. Bagaimana kalau kita melihat kerajaan, melihat semua idea-idea yang inovatif datang daripada local boys kita, Ini bukan daripada luar ni, local boys kita. Tapi bila dia nak mengembangkan, dia ada masalah. Modal. Bila pergi kat bank, agriculture lah, bank agro soalan bank pertanian yang ditanya pertama, kamu ada tanah tak? Mana kawan ni ada tanah? Kawan ni ada kontainer, ada bangunan. Syarat dia kena ada tanah. You see? Macam mana kita nak bagi maju idea-idea yang begitu saya rasa advance dalam mencapai RMK 12 yang sustainable. Tapi mentaliti pegawai-pegawai yang nak bantu tu, dia tak dapat ikut dengan kemajuan yang sudah ada. Dan ini menyebabkan satu yang frustration, kecewa. Dan masa inilah orang luar datang bisik kat telinga dia, mai dekat tempat aku bagi kat engkau, berapa engkau nak modal? You see? So take things seriously. Jangan cakap di dewan ini, berdegar-degar nak kepada kemampanan, tapi pegawai-pegawai tak sampai tahap pemikiran kemampanan, sehingga orang yang menjayakan program ini rasa kecewa kerana support system tidak ada. Tolong ambil nota penting untuk kita pastikan kejayaan apa yang dinamakan sebagai agriculture, sustainable agriculture. Boleh mencelah sikit? Boleh mencelah ke Tuan Speaker? Belah kiri. Lama tak kena mencelah ni. Saya hilang masa saya, kalau boleh mencelah dia stop tu, saya setujulah. Tak apa. Silakan. Sikit pendek. Saya akan tambah masa. Okay. Satu ucapan perbahasan yang amat menarik sekali secara intelektual. Berapa markah kita nak bagi tu? Tuan Ketua dan yang berhormat Senator, kita ada institusi seperti disebutkan tadi, Bank Agro. Jadi kalau di situlah tempat di mana berlaku halangan dan kelemahan tersebut, apakah kita mahu mencadangkan satu special vehicle ditubuhkan oleh kerajaan khusus untuk melihat isu ini? Kerana kalau tidak, the whole review yang kita dengar tadi ini akan tersekat kat situ. Jadi apakah YB mahu mencadangkan sedemikian? Tuan Senator, dia telah membaca pemikiran saya lebih awal. Kerana kita bersahabat baik. Pastinya kalau tanya kepada saya soalan Tuan Senator yang mulia itu, saya menyatakan perlu ada fast track, Tuan Speaker. Since kita merasakan, I don't know, saya tidak tahu apakah urgency food security ni betul-betulkah atau sekadar satu apa orang kata retorik,
Kalau betul lah, yang mulia, yang berhormat, kalau betul lah kita kata food security ini satu yang urgent, saya mencadangkan dalam Dewan ini kena ada fast track proses. Jangan lagi nak macam-macam prosedur itu, yang prosedur itu lapuk. Prosedur itu dah lama dah, tak perlu semua prosedur itu. Kalau perlu, fast track. Tak payah nak lalu prosedur-prosedur. Ini cadangan saya harap Menteri ambil kira. Terima kasih yang berhormat Dr. Hatta. Baik, saya nak masuk kepada SDG. Tinggal 6 minit je lagi. SDG ini, tahukah Tuan Speaker dan juga ahli Dewan yang mulia ini, kita ranking nombor 78 di kalangan 193 negara yang menandatangani SDG United Nations 2030, di mana ini adalah report terkini, iaitu SDG Report 2023. Kalau tanya kepada saya, tidak membanggakan. Walaupun lebih baik daripada setengah negara, tapi 78 daripada 193 bagi saya masih jauh ke belakang. Sedangkan vehikel kepada RMK12 ini tidak lain tidak bukan kerangka berfikir besarnya adalah SDG, Sustainable Development Goals. Oleh itu, saya ingin bertanya dan ingin mencadangkan, pada tahun 2015, kita telah memperkenalkan sukuk impak sosial. Sukuk impak sosial, which has got to do with ESG yang saya sebutkan tadi. Sukuk seterusnya tahun 2017, recently, kita ada memperkenalkan sukuk hijau. Maknanya, sukuk yang mesra alam. Tiba masanya untuk kita bagi mempertegaskan keperluan pembangunan mampan ini, kena memperkenalkan sukuk baru yang ada efek untuk membantu supaya pembangunan mampan ini berjaya. Kalau tanya saya, sebutlah sukuk madani ke, sebutlah sukuk rahmah ke. Bukan murah, rahmah ni orang ingat yang murah-murah aja dah. Rahmah ini compassion. Dan bila compassionate, minta maaf. Jadi bila kita bercakap tentang alam sekitar, ini adalah rahmah, ini adalah mercy. Sebab kita akan mewariskan bumi ini kepada generasi yang akan datang. Kita hanya meminjam daripada mereka. Mereka yang mencemarkan alam sekitar ini merasakan seolah-olah alam ini milik mereka. Sedangkan mereka lupa, mereka hanya meminjam. Tapi esok anak cucu kita nak mewarisi apa yang ada kat dia? Disaster. Dan musibah inilah yang kita harus elak. Dengan polisi yang kuat, mantap dan benar-benar efektif dalam masyarakat kita. Seterusnya, saya amat menyokong dalam rangka SDG kita ada no poverty, tidak ada kemiskinan, dan kita menyokong usaha-usaha RMK12 ini untuk membasmi kemiskinan ini. Tapi di dalam SDG juga kita ada satu lagi komponen daripada 17 itu, iaitu masyarakat yang aman, saksama dan inklusif. Soalan saya, bagaimanakah perkembangan roadmap SDG yang telah menetapkan dalam fasa kedua, iaitu dari 2021 hingga 2025. Kita ada hanya lagi 2 tahun. Tolong bentangkan dekat kami, apa report you dalam you punya dalam kementerian punya roadmap SDG. Dan saya nak guna kesempatan ini untuk mengulang komitmen kerajaan hari ini, kerajaan madani, kerajaan perpaduan, dalam melahirkan masyarakat yang aman, inklusif dan juga serta ataupun yang saksama. Kita perlu bersama dalam memastikan bahawa ada perundangan untuk kita mendekati isu-isu diskriminasi yang berlaku. Yang kita perlu memperundangkan anti-diskriminasi ataupun anti-discrimination law. Itu tajuk besar dia. Detail dia itu kita bincang. Tapi we need, dengan izin, to have an anti-discrimination law sesuai dengan realiti yang ada di Malaysia. Hingga hari ini tidak ada. Yang kedua, kita perlu ada perundangan anti-hate speech. Anti-hate speech ialah anti ucapan kebencian. Sama ada kebencian itu kebencian kaum, sama ada kebencian itu kebencian agama. We have to put a stop. Kalau tidak, kemampanan yang kita cari
Akhirnya negara ini huru-hara kerana membiarkan kelompok-kelompok yang menggunakan isu perkauman, menggunakan isu agama sempit untuk memecah belahkan masyarakat yang mana ia tidak sesuai dengan SDG yang menginginkan satu masyarakat yang aman, inklusif dan kesaksamaan. Berikan penjelasan kepada Dewan ini, ketenangan. Wahai Menteri Undang-Undang, bila akan melaksanakan cita-cita besar ini? Kalau tanya pada saya, inilah peluangnya. Inilah masanya. Jangan lagi berdolak-dalik kerana untuk kita move forward dengan apa yang diadakan dalam RMK 12, kita perlu perundangan yang tegas untuk memastikan SDG, memastikan keamanan, inklusiviti dan kesamarataan ini tidak lagi menjadi ancaman kepada negara kita. Tuan Speaker, ia membawa saya kepada pengakhiran ucapan saya. Dengan segala cadangan-cadangan yang telah dikemukakan, saya yakin apa yang saya cakap ini adalah semangat daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Balad. RMK 12 cuba melaksanakan hakikat ini, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Untuk tutup, tanggungjawab saya terjemah ayat ini untuk kebaikan semua. Dalam surah Al-Balad ayat ke-11, dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, malah mereka merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang lebih tinggi darjatnya, lagi hebat di sisi Tuhannya. Dan apakah jalannya yang engkau dapat mengetahui apa dia amal-amal tinggi darjat itu? Pertama, membebaskan hamba abdi. Ya, kita tidak ada hamba abdi, tapi kita kata ada hamba kemiskinan. Kita ada hamba kepada hawa nafsu, hamba kepada suka rasuah. Maka ini fakku raqabah. Tanggungjawab kita membebaskan ni daripada menjadi hamba-hamba yang keji ini. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Ya, kita sekarang susah. Kita sekarang dalam keadaan yang sangat susah. Pasca Covid, pasca normal. Al-Quran dia tak sebutlah pasca normal. Dia sebut yaumin dhi masghabah. Susah nak makan. Kelaparan yang teramat sangat. Bagi makan siapa? Anak yatim dan kaum kerabat yang susah. Atau orang miskin yang terlantar di atas tanah. Gambaran dia terlantar. Ya? Orang yang terlantar, mana dah teruk sangat dah. Atau orang yang dalam pada itu, yang beriman, mereka berpesan-pesan dengan sabar. Dan berpesan dengan penuh kasih sayang, marhamah. Satu perkataan rahmah, satu lagi marhamah. Dengan penuh kasih sayang. Dan mereka inilah orang yang berada di tempat terkanan, iaitu di sisi syurga Jannatun Na'im. Jadi jangan anggap yang kita cakap ini tak ada kena-mengena dengan semua ini. Apa yang kita cakap ini adalah satu tuntutan agama yang tertinggi. Iaitu kita bukan hanya fikir diri kita, tapi kita fikir untuk masyarakat yang lebih ramai. Terima kasih Tuan Speaker berkali ganda. Cita-cita kita biar setara. Dewan Negara mercu tanda penuh adab siasah bernegara. Sekian Tuan Speaker. Terima kasih, Senator. Memang ucapan perbahasannya A+.